Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Okey, so hari ini kita akan check jawapan untuk self practice 7.2b. Lepas tu baru kita sambung belajar sikit and simultaneous linear inequalities. Okey, jadi self practice 7.2b. So, question number 1, dia kata solve each of the following inequalities. Dia suruh solve. Bila solve maksudnya kita kena selesaikan and then cari X. Kan sebab dia kata solve. So A, X plus 3 larger than or equal to 10. Jadi kita move 3 to the right. Okay, jadi simbol dia sebab dia kan positif. Dia tambah 3. So 3 tu ialah positive number. Jadi simbol tak berubah. So 10 minus 3. So dapat 7. Okay. B, negative 2x less than 18. Okay. Kat sini kita nak cari x sahaja. So kita kena move negative 2. Bila kita nak move negative 2, 2 tu adalah negative number. Oh, jadi dia akan berubah simbol. Simbol dia akan jadi larger. 18 divided by negative 2. So dapatlah x larger than negative 9. Untuk B. Untuk C, negative 7 larger than x over 3. Okay, dekat sini kita tengok x over 3. Kita bawa lah 3 dulu ke kiri. So negative 7 darab dengan 3 times dengan 3. 3 tu adalah positive number. So dia akan jadi negative 21. Simbol tak berubah. Okay, tapi dia kan kat sini dia tulis negative 21 larger than x. Kita nak x duduk kat depan. X sebagai subjek. So x kena x less than negative 21. Tukar je lah. Jadi x tu duduk kat depan. Okay, last D, 16 minus 5x less than or equal to negative 4. Okay, dekat sini nak mudah kita bawa nombor dulu, 16. Jadi akan dapat negatif 4. Simbol tak berubah sebab 16 tu positif. And then kita move to the right, dia akan jadi minus 16. Kat sini dapat negatif 20. Okay, kita nak x sahaja. Negative 5 is a negative number. Kita move to the right, simbol akan berubah. Sebab negatif 5 tu adalah nilai dia negatif. Nah, it is a negative number. So, dia akan jadi kat sini. Boleh mati. So, dapatlah 4. Okay. Settle untuk soalan number 1. Boleh ya? Okay. Kita tengok question number 2. Okay. Question number 2, dia kata Fatimah is working part-time as a canned drink seller. She is paid 10 cent for every canned drink sold. Maksudnya dia dibayar 10 sen untuk setiap air tin yang dijual. She wants to earn at least 20 ringgit per hour. Nah, dia nak sekurang-kurangnya ada at least Ada perkataan at least. So, simbol dia akan jadi apa? Larger than or equal to 20 ringgit per hour. 20 ringgit ni per hour. Untuk dalam masa 1 jam. Calculate the number of canned drink that she needs to sell in an hour in order to achieve her target. Okay, jadi dia kata, dia kan dibayar 10 sen. 10 sen tu untuk berapa can? Berapa can drink? Tak tahu. So 0.1 kita letaklah sebagai X lah. Lepas tu dia nak dapat at least 20 ringgit per hour. So larger than or equal to 20. Macam tu je lah. Okay. Lepas tu kita nak cari X. Jadi 0.1 bawa ke belakang. So dia akan jadi 20 bahagi dengan 0.1. Mana kalkulator? Okay, 20 bahagi 0. Jadilah dapat 200. Maksudnya, dia kata dia kena jual
200 dan ke atas. At least 200 lah. She need to calculate the number of canned drinks. Maksudnya kita akan buat at least 200 canned drinks. Dia perlu jual in an hour. Dalam masa hour. So tu jawapan dia. Number 2. Semalam hari tu saya suruh buat nombor 1 dengan 2 je dok. Tak apalah, nombor 3 lah sekali. Sambung je. Okay, question number 3. Sadia has 120 in her saving account and she save 40 ringgit per month. Okay, dia ada 120 ringgit dalam dia punya account saving. Lepas tu dia simpan 40 ringgit setiap bulan. What is the minimum number of months that Sadia has to save her money so that her saving can exceed? Boleh melebihi. Okay, kalau ingat balik, dia kata can exceed. Exceed dekat mana dia punya simbol? Dekat muka surat berapa dah? Lupa dah. Hari tu saya bagi tahu. Less than. Yang simbol ni dia kata not less than, not more than, muka surat 158 tak? Tak apalah, saya pun dah tak jumpa dah kat mana. Okay, not more than, yang tu maksimum. Kalau minimum adalah simbol dia macam ni. Untuk minimum simbol dia macam ni. Kalau maksimum simbol dia less than or equal. Okay, jadi mari kita tengok balik. Dia kata dia nak what is the minimum number of months that Sadia has to save her money so that her saving can exceed 500. Dia ada RM120. Okay, dalam saving dia ada RM120. Lepas tu dia simpan RM40 per month. Okay, month sekarang kita buat Y. Lepas tu dia kata can exceed. Sebab dia katakan minimum tak dia. So larger than or equal to 500. Okay, kat sini kita cari Y. So kat sini 40Y 120. Jadi kita akan tolak. So 500 minus 120 dapat 380. So Y 380 divided by 40. Kan? Kita dapat 9.5. Maksudnya dia kena saving dia kena simpan lebih ataupun sama dengan 9.5 bulan. Lepas tu soalan dia kata give your answer to the nearest whole number. Maksudnya berapa bulan? Kita akan buat sebagai 10 month. 10 bulan teruslah. Okay. Number 4. A car rental company offers 2 types of rental package. Ada package A, the basic rental payment is 40 and extra payment RM8 for every rental hour. Okay, so package A, dia kata basic kena bayar RM40. Lepas tu ada extra payment RM8 per hour untuk 1 jam. Saya buat gitu So package A adalah RM40 memang kena bayar. Lepas tu kalau lebih masa kena darab dengan RM8. Okay, package B pula dia kata no basic rental payment but RM15 for every rental hour. Tak ada basic tapi RM15 untuk setiap jam. 15H je lah. What is the maximum time in hours of the car rental such that package B will be cheaper? Package B adalah murah. Bila dia kata package B murah, maximum adalah less than or equal to. Kita tengok what is the maximum time in hours of the car rental such that package B
will be cheaper. Ada maksud tu. Dia kata package B dia akan jadi murah. Okay, so package B less than or equal to package A dah. Okay, package B 15H less than or equal to 40 plus H. Okay. Lepas tu dekat sini ada H, so kita bawa ke sini. So 15 tolak 8 dapat 7 tak? Okay, 7H. So 7H less than or equal to 40. So H kita dapat 40 bahagi dengan 7. Kita dapat 5.71 something. Okay. Lepas tu soalan kata maximum time. So masa yang paling ni sekali dan dia nak nearest whole number. Jadi berapa jam yang ke berapa. So kita akan buat 5 hours je lah. 5 jam je paling maksimum. Jawapan kan 5.71. Tapi dia kata maksimum. Dan dia nak nearest whole number. Nombor bulat yang terdekat. Jadi kita buat 5. Okay boleh. Okay. So itu adalah untuk soalan subpractice 7.2b. Settle. Saya rasa saya suruh buat itu soalan 1 dengan 2 je. Tak apa, saya buat sampai number 4 kan. Okay. Sekarang kita akan tengok page 162. Solve simultaneous linear inequalities. Kita nak selesaikan simultaneous linear inequalities. Sebelum ni kita belajar chapter 6. Kita solve simultaneous linear equation. Kita guna substitution dengan elimination. Tapi untuk solve simultaneous linear inequalities ni, kita selesaikan dia guna number line. Okay, contoh dekat example 8. Solve simultaneous example 8. A 2x plus 5 less than 11. Lepas tu ada lagi satu. 3x minus 10 less than 5. Okay, dekat sini dia suruh solve. Selesaikan. So maksudnya benda yang sama. Dia nak suruh cari x. Okay, first kita bawa. Selesaikan yang belah ni dulu. Jadi 2x less than 11 minus 5 dapat 6. So x less than 3. 6 bahagi dengan 2 kan. Lepas tu belah kanan ni pula selesaikan. Okay, negative 10 bawa ke sana. So dia dapat, dia negative 10. 10 tu adalah positive number. Tapi sebabkan dia tolak 10, bila bawa ke belakang dia akan jadi tambah 10. So 5 tambah 10, 15. Jadi x dapat 15 bahagi 3, 5. Okay, dekat sini kita ada dua jawapan. X less than 3, x less than 5. Jadi apa jawapan dia? Sebab dia kata solve. Jadi kat sini lah kita kena buat number line. Ada nombor 3, ada nombor 5 kan. Okay, ini nombor 3, ini nombor 5. Lepas tu saya tukar pen. Warna merah. Okey, yang pertama, jawapan yang pertama adalah dia kata x less than 3. Bila x less than 3, bila x less than 3, kita akan buat, dia tak ada equal kat bawah kan. So bila dia less, ke sini. So tu untuk jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, bila dia kata x less than 5. Less than 5 maksudnya dia duduk kat atas, kurang. Daripada sinilah kita akan ambil yang mana bertindan. Yang mana bertindan 2? Belah sini. Kan? Ni ada 2-2. Inilah maksudnya bila dia solvekan dua-dua jawapan, dia akan dapat, jawapan kita akan jadi x less than 3 sahaja. Itu je jawapan dia. Tak payah buat dua-dua. Sebab dia kan bagi tahu dua-dua less tak. Kita pun guna number line. Kita pun dapat x less than 3. Contoh lagi satu. Tak apa. Kalau tak faham yang tu, kita tengok yang ni. B.
8x plus 5 larger than or equal to 5x minus 13. Lepas tu ada lagi satu, and 3x minus 4 larger than 9x plus 20. Solve. Jadi kita cari x. Okay. Jadi dekat sini saya bawa dulu 5 ke sana. And then saya bawa, bila bawa positif 5 ke belakang, so dia akan jadi negatif 5. Then 5x saya bawa main sini. Maksudnya saya kumpul gang lah. X duduk dengan x, nombor duduk dengan nombor. So 8x minus 5x, negatif 13 minus 5. Sini dapat 3x, sini dapat negatif 18. So x positif number, 3 positif kan. So negatif 18 bagi 3 dapat negatif 6. Okay, lagi satu. Benda yang sama juga. Nombor dengan nombor. X dengan X. Jadi saya dapat 3X minus 9X larger than 20 plus dengan 4. Sini dapat negatif 6X, 24. Okay. X dekat sini, negatif 6 adalah negatif number kan. So dia akan berubah simbol. So X less than negatif 4. Okay. Dekat sini ada dua jawapan. X larger than or equal to negative 6. X less than negative 4. Kita pun buat number line. Ada negatif 6. Ada negatif 4. Negatif 6 lagi ke kiri ya. Okey. Kita lukis yang pertama. Yang pertama dia kata larger than or equal to. Jadi kita kena hitamkan. Dan dia ke kanan sebab dia larger. Lepas tu yang kedua dia kata X less than negative 4. Negative 4 bulat saja kurang. Okey, so yang mana yang bertindan di tengah-tengah ini? Bertindan dua kan? Jadi jawapan kita adalah negatif 6, negatif 4. X duduk kat tengah. Okey, jadi dekat sini dia akan jadi apa? Simbol akan jadi macam ni. Yang ni adalah daripada X lagi besar daripada negatif 6. Yang ni adalah daripada X kurang daripada negatif 4. Tapi disebabkan dekat sini ni negatif 6 dulu, jadi simbol dia akan berubah lah. Jadi less than or equal to. Kan dekat sini larger than or equal to sebab X duduk depan. Kalau X duduk kat belakang, dia akan terbalik. So jawapan kita adalah benda ni. Siap. Dah habis. Habislah tajuk ni. Okey, sekejap tak apa. Kalau tak faham, saya tengok self practice 7.2C Kita ambil dua contoh. Self practice 7.2C. Question number 1. A. Saya buat X plus 2 larger than 4 and 4X larger than 20. Selesaikan. So kita dapat X sahaja. Bawa ke belakang. Dia akan jadi 4 tolak 2, 2. Lepas tu kita nak X saja. 4 ke belakang. So 20 over 4. Dapatlah X larger than 5. Okay. Lukis number line. 2, 5. Okey, ini bulat. Lepas tu X larger than 5 pun bulat ke kanan. Jadi yang bertindan dua adalah dekat sini. Jadi jawapan kita X larger than 5. Ini je jawapan kita. Itu untuk 1A. Satu lagi nak buat, ambil F F 6x plus 5 larger than 3x plus 14. 13x minus 4 larger than or equal to 9x. Nombor dengan nombor, x dengan x. So 6x minus 3x larger than 14 minus 5. 3x larger than 9. So x dapat 3. Yang ni bolehlah buat yang ni dulu ke belakang.
So, dapat negatif 4. 9x minus 13x. 9 tolak 13. Dapat negatif 4. Okey. Sekarang negatif 4x tu duduk kat belakang kan. Kita nak x sahaja. So, negatif 4 ke sini. Dia kan negatif. Simbol akan jadi berubah. Negatif 4 bagi negatif 4. Dapat 1. Okey. Kalau perasan, x duduk kat belakang. Tukar tempat. So, dia akan jadi x larger than or equal to 1. Sini. 1, 3. Okay, x larger than 3. Yang ni. Ke sana. Tak. Lepas tu, yang ni. Hitam. Ke sana. Jadi, jawapan kita akan ambil apa? Dia kan kat sini kan. Okay. Kita akan ambil x larger than 3. Tu je. Dekat mana yang ada ni? Bolehlah ambil lagi satu. Sebab ni semua adalah larger than. Ambil D. Kita try D. Satu lagi. So 5x minus 3 less than 2. And 4x plus 6 larger than or equal to x plus 3. Nombor dengan nombor. Okey. 2. Jadi tambah dengan 3 dapat 5. So x less than 1. Okey. Ni nombor x. Jadi dapat 4x tolak x. 3 tolak 6. 3x negatif 3. So x dapat negatif 1. Jadi jawapan ni lukis number line. Negatif 1 dengan 1. Negatif 1 dia kita ambil yang pertama dulu. X less than 1. So bulat kurang. Yang kedua, x larger than or equal to. Hitam lagi besar. Jadi yang bertindan adalah di tengah. Bila bertindan di tengah ni, kita pun buat negatif 1, 1. X duduk kat tengah. Okey, negatif 1 dulu baru x. Dekat mana? Kita akan ambil yang ni. Dan x duduk kat belakang, jadi simbol akan berubah. Kalau simbol dia ada equal, kena letak equal. Lepas tu yang ni, yang kedua. Macam ni lah. Siap. So, saya dah tolong awak buat A, D, F. A, D, F. Jadi, awak boleh buat. Awak boleh buat A, D, F. Saya buat kan. So, B, C, E lah. Okay. Ada tak nak suruh selesaikan? Buat nombor 8. Satu lagi. Mastery Q 7.2. Awak boleh buat question number 8. Question 8. ABC. Biar latihan banyak sikit. Homework yang pertama tadi self practice 7.2C. Ini nombor 1. Nombor 2 Mastery Q question number 8 ABC. Homework nombor 3 buku gerak gempur. Gerak gempur. Nanti hari Khamis hari Khamis kita bincang. Tak apa, nanti saya bagi dulu jawapan untuk 7.2C tu BCE. Yang mana-manalah. Nanti kita bincang buku gerak gempur je ke. Okey. Lepas tu hari Khamis kita akan bincang. So berkemungkinan hari Sabtu kot. Mungkin hari Sabtu lah akan buat quiz. Kita dah running out of time. Kalau kita main-main lagi, next week kita tak masuk lagi chapter baru.
awak takkan ada masa untuk revision. Sebab kita kelas pun tak tahu. Kalau bersemuka at least kita jumpa 7 kali dalam seminggu. Ni kalau kelas online gini kita jumpa 2 kali je seminggu. Suruh macam tak cukup masa lah. Jadi kita kena cepat. Sebelum ni kita dah banyak dah main-main nak. Jadi awak pun kena ni lah. Solat jangan tinggal. Supaya kita mudah sikit terima ilmu kan. Okey. So hari boleh Okey, itu saja daripada saya. So bolehlah nanti awak ulang-ulang sikit kalau saya upload dekat YouTube sekali-sekala. Okey. So itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, boleh mesej. Okey, bye. Assalamualaikum.